Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sudah agak lama kita tidak bersiar melalui channel Da'i Ruknun. InsyaAllah pada petang ini, moga-moga dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan, kita dapat kongsikan, iaitu satu tajuk yang saya nyatakan di sini, iaitu penghalusan penapisan dalam jamaah kebenaran. Moga-moga tajuk yang akan saya kongsikan pada petang ini sangat-sangat memberi manfaat kepada diri saya sendiri, kepada tuan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Perkongsian tajuk ini khasnya kepada diri saya sebagaimana disebutkan tadi, juga kepada orang-orang yang meyakini akan jemaah kebenaran itu benar-benar berada dalam negara Malaysia, iaitu Jamaah Abuya, jamaah yang berbahagia mulia Ustaz Ansyari Muhammad. Perkara ini walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, masih ramai lagi yang kelihatannya sangat menolak kebenaran ini, sangat tidak meyakini apa yang cuba disampaikan. Tetapi biarlah Allah yang menentukan, insya-Allah. Memang begitulah watak kebenaran itu, terutamanya kebenaran mutlak. Sejak zaman berzaman, ramai yang menolak, meyakini bermati-matian bahawa kebenaran itu dianggap satu kebatilan, kepalsuan, kesesatan. Tetapi bila sampai masanya, ramai yang sangat-sangat terkejut, sangat menyesal. Begitulah wataknya. Jadi saya ingatkan, sebelum berlakunya hal yang sedemikian rupa, marilah kita sama-sama memohon sangat-sangat akan doa hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dianugerahkan kepada kita, dikekalkan, diistiqamahkan keyakinan kita terhadap kebenaran yang benar-benar mutlak ini di akhir zaman ini, insya-Allah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian untuk para sahabat bukan berbentuk tentang hukum hakam, bukan tentang perintah suruh atau tinggal, sebab yang ni mudah nak terima. Perintah wajib, halal, tidak ragu-ragu dan boleh dilaksanakan. Perintah sunat lebih-lebih lagi. Larangan-larangan haram dan makruh dipatuhi oleh para sahabat radhiyallahu anhum seluruhnya. Jadi, apa maknanya? Ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ialah berbentuk keyakinan yang berbentuk hati. Jadi bila berdepan dengan bentuk-bentuk ujian seperti ini, ada setengah para sahabat yang teruji. Ada yang pulih semula, tetapi ada juga yang jadi murtad. Dengar tu tuan-tuan. Jadi jangan ingat mudah-mudah nak ikut jemaah kebenaran, nak ikut kebenaran ni. Sembang bolehlah. Orang kata sembang kencang bolehlah. Mau tidak mau, ia terkait dengan soal hati, soal keyakinan, soal hidayah, soal taufik. Ujian-ujian yang ditimpa ke atas para sahabat yang berbentuk keyakinan, mana dia? Antaranya Isra' dan Mi'raj yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak difikirkan dengan akal, tak logik. Seolah-olah tidak munasabah, tidak rasional langsung. Dengar tu. Sedangkan untuk Isra' dalam masa semalaman dari Mekah ke Baitul Maqdis, secara perjalanan zaman dahulu, rasanya tidak munasabah. Betapa pula Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, sehingga dapat tajali dengan Allah Rabbul Jalil, Allah yang maha adil,
lagilah tidak masuk akal. Begitulah kalau menurut ukuran akal kita. Jadi ujian keyakinan para sahabat berat, amat mencabar, amat mengganggu ketenangan jiwa. Sebab itu hasil daripada Isra' Mi'raj itu ada beberapa orang sahabat yang murtad. Na'udzubillah. Wal'iyazubillah. Sedangkan mereka sudah mengikuti Rasulullah dan perjuangannya bertahun-tahun. Ada yang 10 tahun, 7 tahun ataupun 8 tahun. Ingat ya. Jadi ujian kebenaran ini bukan senang. Dia ada peringkat-peringkat dia, fasa-fasa dia. Jadi tak boleh rasa selamat. Tak boleh kita berlagak sama ada duduk dalam jemaah, lebih-lebih lagi di luar jemaah. Ujian yang lain yang berbentuk keyakinan seperti perjanjian Hudaibiyah yang lahirnya nampak tunduk kepada keputusan orang Quraisy yang tidak membenarkan orang Islam naik haji di tahun itu. Rasulullah terima, Nabi terima. Ini menyebabkan ramai sahabat yang gelisah, yang melahirkan rasa tak puas hati, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunduk kepada kafir Quraisy. Sedangkan Nabi Muhammad tu siapa? Rasulullah, utusan Allah, kesayangan Allah, Habibullah. Tentu ada yang menjadi tanda tanya. Kenapa? Mengapa Nabi boleh mengalah kepada orang kafir Quraisy? Bukan senang mahu menerima pandangan Rasulullah yang rasanya di samping tak logik, tidak munasabah, malah tak meyakinkan kerana keputusan itu menguntungkan pada zahirnya orang kafir Quraisy, bukan menguntungkan umat Islam. Pada lahirnya, pada zahirnya, nampak pada lahiriahnya menguntungkan kafir Quraisy. Senangkah hati mau menerima keputusan pemimpin di waktu itu? Nampak tak? Ini ujian-ujian keyakinan yang berlaku dalam jamaah Rasulullah SAW. Ujian yang lain lagi sewaktu Rasulullah SAW dalam perjalanan berhijrah ke Madinah. Sebelum tu berada di Gua Thur selama 3 hari. Di waktu itulah orang kafir Quraisy tercari-cari untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Bukan senang saya ulangi. Sayyidina Abu Bakar hendak memberi satu keyakinan yang kental kepada Rasulullah. Yakin Rasulullah pasti selamat sebab baginda adalah utusan dari Allah yang membawa agama Islam. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat sedar bahawa orang kafir Quraisy sedang mengepung, sedang mencari, sedang menggeledah. Bahkan semua kafir, semua kaum Quraisy itu tersebar. Mereka nak menggeledah, nak mencari Nabi SAW. Dan Sayyidina Abu Bakar sedar sungguh mereka akan dibunuh kalau mereka ditemui. Sedangkan beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahiriahnya menyorok-nyorok keluar dari rumah pada sebelah malam dan bersembunyi dalam gua. Jadi nampak lahirnya Rasulullah hendak menyelamatkan diri. Kalau tidak diusahakan begitu, tentu tidak selamat. Itu ikut menurut akal yang zahir. Kalaulah benar-benar ini Rasulullah, mengapa sampai peringkat itu? Menyorok-nyorok, berjalan malam, mencari tempat perlindungan. Tidak payah begitu pun. Kan boleh kalau Allah nak selamatkan pesuruhnya. Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kalau jiwa macam kita ni bukan senang hendak memberikan keyakinan yang sama, waktu bersama Rasulullah itu akan selamat. Waktu bersama Rasulullah tu nak rasa akan selamat bukan senang. Sedangkan mereka hanya berdua saja. Walaupun Sayyidina Abu Bakar tidak melahirkan kebimbangan itu, tetapi suasana dan sikap Sayyidina Abu Bakar waktu itu dapat dijadikan sebagai sebab. Sebab itulah Rasulullah SAW menegur melalui wahyu, iaitu jangan engkau putus asa, jangan engkau duka cita. Allah sentiasa berserta kita, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi waktu itu bukan senang hendak meletakkan keyakinan Rasulullah kepada para sahabat. Di sudut yang lain umpamanya, Rasulullah pernah 2 kali mengarahkan sahabat-sahabat berpindah ke Habsyah untuk menyelamatkan diri di sana.
Bukan senang juga hendak meyakinkan mereka yang pergi ke sana akan selamat. Sedangkan di sana di Habsyah itu, pemerintahnya bukan Islam. Rakyatnya juga bukan Islam. Manakala di Mekah, mereka berdepan dengan orang-orang bukan Islam. Orang-orang bukan Islam, kafir Quraisy yang mengancam mereka. Jangan-jangan kalau pergi ke Habsyah, rakyat dan rajanya yang beragama Kristian itu lebih hebat lagi akan menekan. Sedangkan di sanalah Rasulullah SAW suruh mereka berpindah untuk menyelamatkan diri dan untuk menyelamatkan iman. Ini bukan senang. Ini ada hubungan dengan keyakinan. Boleh terima atau tidak pendapat Rasulullah, pandangan Rasulullah, arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya. Jadi para sahabat, ujiannya begitulah. Apa dia? Ujian keyakinan. Ujian tentang syariat, perintah suruh, perintah tinggal. Ini ringan bagi mereka, bagi sahabat. Bagi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi saya nak bagi tahu begitulah sepanjang zaman pemimpin-pemimpin yang membawa taifah-taifah. Bagi pengikut-pengikutnya, ujiannya ialah tentang keyakinan. Kadang-kadang ada perkara, berita-berita yang diberitahu oleh pemimpinnya yang payah dirasional, payah hendak dilogikkan. Dalam perjuangan, dalam kehidupan kita ni bukan semuanya zahir. Kehidupan sehari-hari kan. Dalam rumah tangga kita pun ada perkara kita boleh kongsikan dengan anak kita, adik-beradik kita. Ada perkara yang kita tak boleh kongsikan. Yang payah orang nak faham. Kita je yang faham. Lebih-lebih lagi perjuangan kebenaran mutlak ni di akhir zaman. Sebab itu perjuangan kebenaran dan khususnya di akhir zaman ini ada perkara-perkara masa depan yang Allah beri dalam bentuk ilham. Yang ni ditolak oleh orang yang bukan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Khususnya golongan Wahabi. Dia orang tak percaya. Mati hidup balik boleh kata tak percaya. Tolaknya. Nak yang zahir saja. Nak yang senang-senang saja. Nak yang kulit-kulit saja. Seolah Islam tu begitu selama-lamanya. Bukan begitu. Islam ada perkara yang tersurat, tersirat. Ada zahir, ada yang batin. Ada perkara yang menyangkut soal kerohanian, soal ghaib. Jadi kalau kamu tak beriman, tak percaya, menolak, tunggu masa dia. Islam ni hebat kerana Allah itu maha hebat. Sebab itu dalam jamaah kebenaran, bukan semuanya lulus sekaligus macam tu. Dia ada ujian-ujiannya. Bukan senang untuk pengikut terima. Kalau sekadar suruh sembahyang tahajud, orang boleh buat. Walaupun bagi sebahagian kita setengah mati juga nak buat tahajud. Puasa Isnin Khamis orang boleh buat. Walaupun Isnin Khamis setengah mati juga nak buat. Tutup aurat orang boleh. Tapi bila masalah dan hal-hal ghaib, hal masa depan, hal berbentuk keyakinan, ini memang menjadi masalah kepada pengikut pejuang kebenaran di setiap zaman, setiap masa. Ingat tu. Jadi keyakinan ni dia boleh datang dan pergi. Dia boleh ada dalam hati kita. Allah boleh tarik balik. Jadi jangan sombong. Jangan belagak. Jangan rasa selamat. Jadi begitulah apa yang berlaku dalam jemaah kebenaran Abuya ini. Ujian-ujian tentang syariat, ujian tentang perintah suruh dan perintah larang, insya-Allah tidaklah begitu berat. Orang boleh tahajud dan banyak orang Abuya yang boleh buat. Walaupun ada mungkin sedikit yang tak boleh buat, ramai yang boleh buat. Banyak orang boleh puasa Isnin Khamis dan ada orang boleh puasa sampai 3 bulan berturut-turut. Tetapi bila mengenai hal-hal keyakinan, bukan senang. Apa maksudnya? Kadang-kadang kaki tahajud boleh jadi goyang. Yang puasa Isnin Khamis pun boleh ditimpa tanda tanya. Kadang-kadang bermain di fikirannya. Ya ke? Betul ke? Sungguh ke? Hal-hal yang berbentuk keyakinan ini kadang-kadang mengelirukan kita. Kalau musuh Islam jangan ditanya. Lagilah tak faham. Lagilah jahil. Lagilah tak reti. Lagilah belagak dia orang tu. Nama pun musuh. Nama pun tak faham. Ujian keyakinan ini kadang-kadang terlalu mengelirukan kita. Sebab itu hal-hal keyakinan ini dalam jamaah kebenaran
Jamaah tarikat biasanya bukan mudah-mudah cerita pada umum. Umum ni masyarakat ni ada level-level dia. Tahap kefahaman kita manusia ni berbeza. Mungkin ada tahap kefahaman PT3, SPM, STPM, diploma, advanced diploma, ijazah sarjana muda, sarjana atau master, peringkat PhD. Berbeza-beza. Itu pun kalau PhD yang biasa-biasa, yang lahiriah ni, untuk memahami soal-soal kerohanian lagilah susah. Jadi kalau tidak benar-benar mendapat hidayah dan taufik, walaupun 10 kali PhD, tak akan dapat memahami soal-soal kerohanian. Ini yang berlaku di akhir zaman sekarang. Ramai tokoh-tokoh yang ada PhD menolak soal-soal kerohanian, soal-soal ghaib, tolak mentah-mentah, tak percaya. Sebab itu pemimpin-pemimpin kebenaran yang mendapat ilham, dia memberi ilmu ni secara berperingkat. Ada yang secara formal, ada yang secara tidak formal. Beransur-ansur, perlahan-lahan, supaya jangan terkejut. Oleh itu setiap ahli kita ni, yang jadi ahli, sama ada dalam, lebih-lebih lagi di luar, kena siap siaga selalu. Kukuhkan keyakinan dan jiwa bila berdepan dengan ujian-ujian yang berbentuk keyakinan, yang tidak dapat dielakkan berlaku dari dalam jemaah ini. Contohnya persoalan Abuya Ghaib. Mati hidup balik musuh-musuh Islam, orang yang jahil, orang yang konon-kononnya mempertahankan dah mati Abuya itu salah sebenarnya. Jadi bila kita kata Allah Maha Berkuasa, jadi seolah-olah mereka menolak kekuasaan Allah. Seolah-olah Allah tak boleh buat. Sedangkan dia bukan persoalan kuasa Allah sahaja. Ia terkait dengan hadis Nabi SAW tentang peranan Fatah At-Tamimi yang akan serahkan kuasa kepada Imam Mahdi. Jadi kalau dia dah meninggal dunia, dah mati, siapa yang nak serah kuasa? Mana Fatah At-Tamiminya? Yang inilah persoalan yang tidak dapat dijawab sehingga hari ini. Jadi bukankah berlaku satu pertembungan orang-orang yang yakin akan kekuasaan Allah, yakin kepada pemimpinnya, orang yang bersih hatinya, anak-anak muridnya terhadap gurunya, tak pernah ragu-ragu dengan gurunya walaupun sedikit. Inilah yang dikatakan jamaah kebenaran mutlak, jamaah kerohanian. Tapi orang yang berpenyakit hatinya, orang yang maksiat hatinya, penuh dengan dosa, orang yang menolak soal-soal ghaib ini, bila sebut jemaah kerohanian, wah, ada orang dah kata menyeleweng, sesat dan sebagainya. Jadi hati kita ni kena lurus dengan gurunya. Bukan bermakna guru itu tidak maksum. Kita ikut guru ni walaupun tidak maksum, memanglah selain daripada Nabi Muhammad SAW itu tidak maksum. Nabi saja yang maksum. Tetapi dia kerana mengikut Nabi, akhlaknya, peribadinya, ibadahnya, maka kita sangat sayang, sangat yakin dengan guru mursyid kita itu. Jadi anak murid yang paling-paling baik ialah yang tidak menaruh apa-apa syak wasangka terhadap gurunya. Logikkah kita ni, katalah kita ni adalah murid-murid kepada seorang guru, kita tidak yakin dengan guru kita ni 100%. Kononnya atas tidak maksum. Jadi kita sentiasalah syak wasangka, menunggu ada benda apa-apa yang tak betul daripada guru kita. Mana boleh macam tu? Kita yakin, kita fanatik dengan guru kita, sayang sangat dengan guru kita. Sebab peribadinya, akhlaknya, ibadahnya menunjukkan beliau tu benar-benar seorang yang bertakwa. Jadi golongan Wahabi dia sangat tidak faham ni. Itu kesian sungguh tu. Sebab apa mereka ikut mana-mana guru tu? Jadi bila kajian mereka, pada pemikiran akal mereka, mereka melihat ada yang berlawanan dengan akal mereka, mereka sanggah. Sedangkan mereka tak tahu perkara letak duduk perkara yang sebenar. Jadi mereka menggunakan alasan tidak maksum. Inilah satu kesilapan dan kita kata kurang hajarnya mereka ini.
buruk sangkanya mereka terhadap guru mereka. Apa lagi terhadap guru-guru yang lain, guru mursyid daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebagai rumusan ringkasnya, kita ni, saya suka nasihatkan diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana. Kajilah. Saya dah bagi tahu banyak kali. Kajilah siapa dia Abuya tu, sejarah dia, nasab dia, tentang datuk neneknya, keturunannya, sebelah ayahnya, sebelah ibunya. Kenapa sampai sekarang keturunannya menggunakan apa tu? Gelaran Fatah At-Tamimi. Jadi bagaimana sejarah Bani Tamimnya, kita kaji semua. Sebab itulah kita menuntut supaya diadakan perbincangan, berani kerana benar. Kalau tidak, oh subhanallah, na'udzubillah. Di akhirat sana nak berdepan dengan padang mahsyar, mahkamah Rabbul Jalil, mahkamah Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Sanggup ke? Saya nak tanya, sanggup ke pihak-pihak yang berkuasa, terutama pihak agama ni? Masih belum terlambat lagi. Jadi mudah-mudahan pihak JAKIM yang sekarang berada di bawah Majlis Raja-Raja Melayu, mudah-mudahan mereka-mereka semua ini akan buat postmortem. Kaji semula, panggil semula tokoh-tokoh daripada jemaah Abuya ni, panggil, nilai semula, bincang secara elok. InsyaAllah di sana ada suatu yang sangat indah buat negara kita Malaysia ni untuk masa yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kajian saya, apa yang saya study berkaitan dengan jamaah Abuya ni selama berpuluh-puluh tahun ini tidak sia-sia. Dan mudah-mudahan satu masa ini jamaah kebenaran ini akan terbela, nampak serlah, terang lagi bersuluh, bukan direka-reka, bukan dituduh-tuduh yang semuanya itu adalah suatu fitnah yang dahsyat, yang membenarkan bahawa kita berada di zaman yang penuh dengan pancaraba, penuh dengan ujian dan fitnah. Jadi mudah-mudahan saya doakan kita semua nanti, kita semua ini akan panjang umur, dapat bertemu dengan Abuya. Masa tu barulah musuh-musuh ni tahu langit itu tinggi ke rendah. Jadi ampun maaf daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.